Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Walidur Rasul. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi 28 September 2023. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah meningkat kepada 701 orang daripada 201 keluarga setakat malam tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 7 pusat pembinaan sementara PPS di 3 daerah iaitu Kubang Pasu, Pokok Sena dan Kota Star. Di Pokok Sena, 1 PPS dibuka iaitu di Mahad Tarbiyah Islamiyah Derang. Manakala 4 PPS beroperasi di Kubang Pasu iaitu SK Malau, Dewan PPK Lubuk Batu, Dewan Kampung Tradisi SMK Changlun. Sementara 2 PPS dibuka di daerah Kota Star iaitu di SK Taman Aman dan SK Bukit Hijau. Sementara itu di Perlis, 1 PPS dibuka di SK Kubang Gajah. Ia susulan hujan lebat sejak petang yang mengakibatkan banjir di sekitar kampung Kubang Gajah. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi Muhammad Daud, setakat pukul 11 malam tadi, PPS berkenaan menempatkan 42 penduduk daripada 16 keluarga. Mereka terdiri 11 lelaki dewasa, 16 wanita, 14 orang kanak-kanak serta seorang bayi. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri telah menggerakkan agensi berkaitan bagi membantu memindahkan mangsa banjir ke PPS tersebut. Agensi terlibat dalam pengurusan bencana terus memantau keadaan seluruh Perlis berikutan hujan lebat yang kembali melanda Perlis ketika ini. Susulan banjir yang melanda beberapa negeri, semua agensi berkaitan termasuk NADMA, APM dan pasukan keselamatan diarah bersiap siaga. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kesiapsiagaan itu penting meskipun Jabatan Meteorologi telah menampakkan amaran hujan berterusan tahap waspada. Menerusi catatan di Facebooknya, beliau mengingatkan penduduk di kawasan berpotensi banjir mengambil langkah berhati-hati dan patuh arahan pihak berkuasa. Situasi banjir melibatkan Kedah, Perlis, Selangor dan Sabah berikutan peralihan monsun terus dipantau. Beliau juga mendoakan agar semua bangsa terjejas dipermudahkan urusan dan diberi kekuatan dalam menghadapi musibah yang melanda. Keindahan pekerti dan akhlak Rasulullah SAW yang tidak pernah mencela, memfitnah atau memaki hamun sesiapa pun adalah contoh terbaik untuk dijadikan ikutan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah dan membimbing umat perlu dijadikan teladan agar terus kekal walaupun diasak musuh setiap masa dari segenap penjuru. Demikian menurut Datuk Seri Anwar dalam perutusan Maulidur Rasul yang dikongsi di laman Facebook beliau. Jelasnya, menghayati ibrah perjuangan Nabi Muhammad dalam memimpin dan menyatukan pelbagai kaum akan membangkitkan rasa keinsafan untuk sama-sama membangunkan Malaysia. Perdana Menteri turut mendoakan Allah melimpahkan rahmah dan kesejahteraan yang berterusan buat baginda Nabi Muhammad. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Tema sambutan tahun ini ialah Perpaduan Teras Malaysia Madani. Sempena sambutan Maulidur Rasul, lebih 800 penduduk di Alim Melaka menyertai perarakan di sekitar kawasan kampung malam tadi. Ia turut dimeriahkan oleh golongan kanak-kanak sebagai peredahan kepada mereka untuk sama-sama memperingati Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Masjid Al-Falihin Dato' Akmaruddin Abdul Aziz berkata, program juga bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan pihak masjid. Ini merupakan satu usaha yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Masjid Al-Falihin Kampung Alai dalam kita mengeratkan lagi tali silaturahim antara penduduk dan juga pihak lembaga masjid. Dan kita kena lihat bahawa masjid ini merupakan salah satu tempat untuk kita mengimarahkan lagi dalam apa juga keadaan. Perarakan dengan jarak hampir 2.6 km itu menyaksikan kreativiti masyarakat kampung telah memeriahkan lagi sambutan berkenaan.
Sebab dia melibatkan banyak pihak lah. Bagi saya ini adalah peluang bagi anak-anak kita yang sekolah rendah, tadika kan, yang tak pernah merasa pengalaman yang berarak macam ni. Tapi ini kita bagi peluang pada anak-anak tadika jaya yang sekolah rendah kan, untuk merasai juga macam mana pengalaman dia orang untuk melakukan majlis perarakan ni lah. Sepanjang program perarakan Maulidur Rasul ni berlangsung adalah amat baik untuk khususnya kepada semua masyarakat, tak kira daripada muda, remaja, kanak-kanak, dewasa, tua, dan alhamdulillah program yang berlangsung ni dapat memupuk semangat ukhuwah antara semua yang terlibat. Pengamal media perlu terus mematuhi etika dalam penyampaian maklumat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, pemilihan tajuk sesuai bagi setiap pelaporan berita juga harus mengambil kira ketetapan isi kandungan serta tidak menimbulkan kekeliruan masyarakat. Bila kita menulis berita, bukan hanya isi kandungannya penting, tapi tajuk berita juga penting. Kerana rakyat Malaysia, kadang-kala bukan rakyat Malaysia saja, tapi banyak pihak, kita screenshot tajuk berita tapi kita tak dapat akses isi kandungan, maka di situ timbul fitnah. Fitnahnya bukan pada isi kandungan, tapi yang timbul akibat tajuk yang memberi gambaran lain, terutama bila mana-mana pihak hanya merujuk kepada tajuk saja. Jadi harapan saya rakan-rakan media boleh berlaku adil kepada pihak yang dilapor. Fahmi ditemui media selepas menghadiri Malam Kemuncak Malaysian Asian British Parliamentary Debating Championship ABP 2023 di Ibu Negara. Sementara itu, bagi menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat, segmen khas Biar Betul akan diterbitkan RTM bermula 1 Oktober ini. Segmen Biar Betul ini akan disiarkan setiap hari selepas slot berita Kanta 744 di TV1 dan saluran berita RTM, serta diulang siar menerusi semua platform media sosial termasuk Radio RTM, Jabatan Penerangan dan MCMC sebenarnya.my serta bernama. Inisiatif itu merupakan kerjasama portal sebenarnya.my, Seliaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan mycheck.my, Seliaan bernama. Fahmi menyeru rakyat memastikan berita diterima daripada sumber sahih dalam usaha membanteras penyebaran berita palsu. Berbahas atau berdebat dengan adab dan etika perlu menjadi budaya dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Ia boleh dilaksanakan menerusi penganjuran program debat anjuran institusi pengajian tinggi awam dan swasta sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Cuma budaya berbahas ataupun berdebat itu bagi saya adalah budaya yang sangat penting. Bukan hanya penting untuk kita melontarkan idea secara dengan hujah yang bernas, tapi dengan cara yang beradab. Jadi saya lihat membudayakan amalan berbahas dengan cara yang beradab, tapi dengan buah fikiran yang jitu, itu adalah satu keperluan untuk kita bukan hanya mempunyai golongan pelapis di kalangan anak-anak muda yang mampu melontarkan idea mereka dengan baik dan jelas, tapi sebagai kesinambungan kepada budaya demokrasi berparlimen dalam negara kita. Acara seperti itu ujarnya dapat menjana minda serta pencetus semangat di samping menjadi peringatan kepada rakyat tentang kepentingan memudayakan demokrasi berparlimen secara harmoni dan penuh nilai-nilai positif. Sebanyak 14,780 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas oleh sepanjang Ops Khas Motosikal yang dilaksanakan bermula 1 hingga 27 September 2023. Pengarah JBJ Kuala Lumpur Muhammad Zaki Ismail berkata, daripada jumlah itu lebih 11,000 saman dikeluarkan bagi kesalahan tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans.
Sepanjang operasi tersebut, 68,000 motosikal diperiksa dengan 575 buah motosikal disita dan kesemua tindakan diambil di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1986 kurungan Akta 333. Menyeru pengguna-pengguna motosikal supaya sentiasa mempunyai perlindungan insurans yang sah dan juga mempunyai cukai jalan yang sah. Kerana cukai jalan ni hanya bernilai RM2 sahaja. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita hendak memilih syarikat insurans yang bersesuaian berdasarkan kemampuan dan kemampuan kewangan kita. Jadi kalau kita tidak ada perlindungan insurans itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri, dia juga membahayakan atau menyusahkan pengguna jalan raya yang lain sekiranya berlaku kemalangan. Tambah beliau, operasi khas motosikal ini dilakukan dengan kerjasama strategik agensi penguatkuasaan lain bagi mewujudkan literasi dan mendidik penunggang motosikal agar lebih peka terhadap keselamatan di jalan raya sekaligus mematuhi undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Muhammad Zaki berkata demikian dalam sidang media selepas turut melakukan pemeriksaan terhadap penunggang motosikal dalam operasi khas itu di Plaza Tol Sentul Pasar. 848 daripada 1,216 pesakit mental yang menerima intervensi program sokongan pekerjaan SE telah bekerja dalam pelbagai bidang. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Asmayani Khalid berkata, pesakit yang bekerja didapati mempunyai kawalan penyakit yang lebih baik serta kadar kemasukan kewad yang rendah. Ia secara tidak langsung mengurangkan kos perbelanjaan rawatan. Program ini berjaya meningkatkan kualiti hidup pesakit mental dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Pesakit mental bekerja juga menerima sokongan berterusan sekaligus memastikan mereka dapat bekerja dalam tahap optimal. Ini mengurangkan isu seperti absenteeism dan presenteeism yang boleh merugikan organisasi. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Sistem IT Mentari MITS 2.0 dan Garis Panduan Program Sokongan Pekerjaan di Seremban. Sementara itu mengenai MITS 2.0, Datuk Dr. Asmayani memaklumkan sistem berkenaan menyediakan kemudahan saringan kendiri kepada orang ramai untuk mengenal pasti dan menilai tahap kesihatan mental. Ia membolehkan masyarakat menerima rawatan tanpa surat rujukan serta mendapatkan janji temu secara dalam talian. Program ini adalah merupakan suatu registri bagi memantau kes-kes self-harm yang dikendalikan oleh Perkhidmatan Psikiatri. Mengambil inisiatif daripada proses dekriminalisasi cubaan bunuh diri yang telah dimulakan sejak beberapa tahun belakangan ini, cabaran ini disahut oleh Perkhidmatan Psikiatri demi memastikan setiap pesakit cubaan bunuh diri dipantau dan dirawat sebaiknya. Sistem itu juga menyediakan senarai tempat untuk pesakit menerima rawatan di pusat berdekatan. Penyeragaman prosedur operasi standard SOP pelombongan unsur nadir bumi REE di Negeri Sembilan berada di peringkat akhir sebelum ia dilaksana secara komersial. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Harun memaklumkan kerajaan negeri telah mengenal lokasinya dan pelombongan dijangka bermula tahun depan. Jelas beliau, daerah Jelebu dan Kuala Pilah merupakan lokasi berpotensi tinggi mempunyai sumber mineral itu. Kita harus mengikut prosedur bahawa REE ini mestinya selamat, memberi manfaat, faedah kepada masyarakat dan negeri serta negara, dan saya yakin bahawa ini adalah hasil baru yang boleh memberikan satu pendapatan baru kepada kerajaan negeri. Tetapi kita kena kawal. Kita kena kawal ikut prosedur kerana SOP di peringkat akhir. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ESCO di Seremban. REE merupakan sumber ekonomi baru yang berpotensi memberi manfaat kepada industri otomotif di Negeri Sembilan. UMNO terus menggerakkan jentera di PRK Pelangai bagi memastikan momentum kemenangan kekal menjadi milik mereka. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia juga bagi memperkasakan parti itu untuk kembali dominan dalam PRU ke-16 nanti. Menurut beliau, bagi tujuan itu,
Jentera diingatkan agar tidak terlalu selesa selepas memperoleh kerusi di Johor baru-baru ini. Kita jangan berasa selesa walaupun menang di Pulai, menang di Simpang Jeram. Kerana siapa yang saya sebut tadi ialah kita dalam proses untuk kita memperkasakan parti. Setiap PRK ini merupakan medan tempur yang kecil-kecil. Setiap medan tempur kita mesti menang. Kerana peperangan sebenarnya 2006 pilihan raya ke-16 nanti. Jadi kalau kita menang setiap medan tempur dan kita boleh mengundurkan musuh, ya, mengundurkan kita punya opponent, kan? Itu satu perkara yang semestinya dan sepatutnya kita lakukan. Beliau yang juga Menteri Pertahanan menambah kemenangan itu bukti rakyat masih memilih parti tersebut dalam menerajui pentadbiran negara. Justru, pengundi diingatkan membuat keputusan tepat dalam memilih wakil rakyat sealiran kerajaan sedia ada. Beliau berkata demikian pada sembang santai BRK Pelangai di Bilik Gerakan PDM Felda Cemomoy Bentong. Turut hadir pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, merangkap Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia Datuk Mad Alwi Cik Mad. Beliau dalam pada itu berkata, momentum gerak kerja kempen semakin baik dan memberi bayangan positif kepada calon BN Datuk Amizar Abu Adam. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Perkembangan Sukan Asia Hangzhou 2022, penantian pingat emas berakhir semalam selepas sukan pelayaran cemerlang menerusi Nur Syazrin Muhammad Latif dalam kategori IALCA 6 wanita. Nur Syazrin sebelum ini berjaya mempertahan kedudukan selaku pendahulu dengan kelebihan 9 mata ketika perlumbaan berbaki 3 pusingan lagi. Pemenang pingat gangsa edisi 2018 di Jakarta Palembang telah mengumpul 18 mata penalti mengatasi wakil Singapura Victoria Jinghua Chan 27 mata penalti dan Stephanie Norton dari Hong Kong 32 mata penalti. Perlumbaan pusingan terakhir yang dijadualkan berlangsung di Pusat Pelayaran Ningbo Zhengshan pada Rabu dibatalkan susulan tiada angin sekaligus memberikan pingat emas pertama negara. Kemenangan itu turut melayakkan Syazrin secara merit ke Olimpik Paris 2024 yang ketiga buat dirinya. Setakat ini, Malaysia telah meraih keseluruhan 1 emas, 2 perak dan 4 gangsa dengan keseluruhan 7 pingat. Sementara itu, bagi Nur Syazrin, dia sendiri tidak menyangka akan menjadi penyumbang emas pertama negara bagi edisi ke-19 ini. Oh, Alhamdulillah, saya tak expect pun sebab saya rasa every race just all out and keep jangan buat little mistake yang bukan-bukan. So saya harap lepas ni lebih bagi motivate lah kepada atlet-atlet lain untuk. Dalam masa sama, Nur Syazrin turut teruja selepas layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Alhamdulillah, saya layak ni Olimpik kali ketiga saya. So saya ada lagi less than 1 year untuk saya prepare ke Olimpik. So saya harap lepas ni program lebih baik lah untuk saya improve lagi saya punya performance. Kejayaan Syazrin turut menerima ucapan tahniah daripada Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang sempat membuat panggilan video. Ia adalah emas tamasya Sukan Asia pertama Nur Syazrin selepas meraih pingat gangsa di Sukan Jakarta Palembang 2018. Thank you. How are you feeling? You feeling good?
Skuad sepak takraw lelaki negara mara ke final selepas menumpaskan Laos 2-0 pada aksi separuh akhir di Gimnasium Pusat Sukan Jinhua. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia berpeluang untuk membalas dendam terhadap Thailand Jumaat ini selepas dikecewakan pada edisi 2018. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun itu terdahulu diberi tentangan sengit oleh Laos. Namun regu pertama dan kedua yang diturunkan berjaya mempamerkan aksi kemas untuk mencipta kemenangan. Bagi tamasya kali ini, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM menyasarkan pingat perak dalam acara berpasukan lelaki sementara pingat emas bagi acara regu. Turut mara ke peringkat akhir adalah jaguh orkestra negara Muhammad Kabil Amba Muhammad Fatil menerusi acara dressage individu pertengahan 1. Kabil layak selepas menduduki tempat kedua daripada 32 pesaing pada sesi kelayakan di Pusat Orkestra Tunglu. Pemenang pingat perak edisi 2018 itu yang menunggang kuda Resons Cembalang mengutip 72.706 mata. Baik, saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam Maulid Rasul.